Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nur Asmida Arifin dalam berita 3 dimensi Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan AILID. Kementerian Sumber Manusia KSM dan Kementerian Belia dan Sukan KBS terus memperkukuh jaringan kerjasama rentas kementerian dengan menganjurkan Karnival Kerjaya Belia KKB 2021 untuk para belia khususnya graduan di Malaysia yang sedang mencari pekerjaan. Karnival yang dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Faizal bin Dato' Azumu khusus untuk golongan belia dilaksanakan sepenuhnya secara maya oleh agensi di bawah KSM iaitu Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso bersama institusi di bawah KBS iaitu Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan AILID dan Impact Integrated. Penganjuran Karnival Kerjaya Maya oleh kedua-dua kementerian ini bertujuan untuk membantu golongan belia tempatan yang menganggur, kehilangan pekerjaan dan sedang aktif mencari pekerjaan baru agar berpeluang menghadiri sesi temuduga dan memperoleh pekerjaan seterusnya mengurangkan kadar pengangguran dalam negara. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Faizal, pelaksanaan KKB 2021 adalah untuk membuka peluang pekerjaan dengan menghubungkan majikan dan peserta, memberi pengetahuan dan maklumat kerjaya serta memberi bimbingan melalui latihan persediaan kepada peserta sebelum ditemuduga. Yang Berhormat Datuk Seri M. Saravanan, Menteri Sumber Manusia turut menyatakan pakej perlindungan rakyat dan pemulihan ekonomi negara pemulih yang dilaksanakan oleh Perkeso turut menyediakan inisiatif Penjana Kerjaya 3.0 sebagai galakan kepada majikan untuk membuka peluang pekerjaan khas buat belia tempatan. Kedua-dua kementerian terus komited untuk bekerjasama dalam isu yang melibatkan peluang pekerjaan, pewujudan pekerjaan baharu, latihan kemahiran dan akses kepada dana dan kemudahan untuk belia. Penilaian Kefahaman Malaysia Future Leader School MFLS Tier 2 tahun 2021 secara dalam talian telah bermula bagi mencari peserta yang terbaik setelah mereka mengikuti program MFLS Tier 2. Penilaian di bawah penyelarasan kluster kepimpinan AILID ini bertujuan sebagai salah satu kaedah penilaian bagi menyaring peserta yang terbaik untuk dipilih menyertai program MFLS Tier 3. Menurut Yang Berbahagia Dr. Haji Hanafi Haji Harun, pengarah kluster kepimpinan AILID, penilaian kefahaman secara dalam talian ini menggantikan penilaian bertulis MFLS Tier 2 secara bersemuka. Kaedah pelaksanaan penilaian yang perlu dilalui oleh peserta adalah dengan menjawab soalan kuis berkaitan 5 elemen utama MFLS iaitu kepimpinan, pembentukan watak dan jati diri, kenegaraan, kesukarelawanan, keusahawanan dan pengetahuan am. Turut serta mengendalikan sesi penilaian ini ialah Encik Muhammad Kamal Muhammad Afandi bagi elemen kepimpinan dan Cik Ika Farlina Saparudin bagi elemen kenegaraan. Hos utama di sepanjang program ini adalah Encik Said Umar Sadiq Said Abdul Rahman atau Mak Sadiq yang didatangkan khas untuk memeriahkan sesi program penilaian kefahaman kali ini. Penilaian kefahaman untuk sesi yang berikutnya akan dilaksanakan dalam tempoh yang terdekat bagi memberi peluang seramai 19,814 orang peserta yang telah mengikuti program MFLS Tier 2 membuat penilaian untuk dipilih ke peringkat yang seterusnya. Sesi penutupan program telah disempurnakan oleh Yang Berusaha Puan Zainari Hassan, Ketua Penolong Pengarah Kluster Kepimpinan AILID. Aktiviti sukan dan rekreasi telah menjadi satu budaya dalam kalangan masyarakat Malaysia pada masa kini, namun ia tidak dapat lari dari berdepan dengan risiko kecederaan ketika melakukan aktiviti.
Ailit menerusi kem wawasan negara balik Pulau Pinang telah melaksanakan bengkel pengurusan risiko sukan dan rekreasi dengan menampilkan yang berbahagia Dr. Jeffrey Zakaria, Dekan Fakulti Sains Sukan dan Kejurulatihan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, juga merupakan bekas atlet sukan kenu negara. Menurut Dr. Jeffrey, pengurusan risiko memainkan peranan yang besar dalam konteks penganjuran acara sukan dan rekreasi sama ada sebelum, semasa dan selepas tamat aktiviti. Kesedaran mengenai ilmu ini sangat penting buat peserta, jurulatih serta penganjur dalam usaha untuk menangani sebarang kecederaan dan kemalangan. Tambah beliau lagi, antara tindakan yang boleh dilakukan bagi mengelak dan mengurangkan risiko ketika bersukan antaranya menerusi pemantauan, penyelenggaraan dan perancangan selain penyediaan pelan tindakan kecemasan sekira berlakunya kemalangan ataupun kecederaan. Semoga program ini dapat memberikan pendedahan berkaitan pengetahuan dan kemahiran asas pengurusan risiko aktiviti sukan dan rekreasi serta dapat mempamerkan tahap profesionalisme, nilai dan etika semasa pelaksanaan aktiviti sukan dan rekreasi. Sekian dulu dari saya. Terus ikuti kami di semua platform media sosial Ailit. Jangan lupa temui kami pada jam 3 petang dengan 3 berita penting 3 kali seminggu pada hari Isnin, Rabu dan Jumaat. Hanya di Berita 3 Dimensi. Semoga kita bertemu lagi. Salam hormat. Assalamualaikum.